Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ni pagi yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang kepada kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, ataupun sama-sama kita ikuti, sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi masa kita dengan perkara-perkara yang berfaedah, khususnya bagi menambah keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khususnya pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung bicara kita pada perkara yang terakhir, tajuk yang terakhir daripada kitab Kiamat Hampir Tiba yang disusun oleh guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi melalui kitab Kiamat Hampir Tiba. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa hari kita baca kitab ni, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Kita dah boleh khatam ataupun boleh mengakhiri bacaan kitab kita Kiamat Hampir Tiba ni sekitar dalam 15 hari. 15 hari ataupun 16 hari. 15 hari ataupun 16 hari, anda perlu lupa lah. Sekitar hari itulah kita dapat mengkhatamkan kitab Kiamat Hampir Tiba ini, gunanya untuk memantapkan lagi akidah, pemahaman kita, memantapkan lagi pegangan hati kita, khususnya pada rukun iman yang kelima beriman dengan hari kiamat. Dan sebelum kita sambung bacaan kitab Kiamat Hampir Tiba bagi siri ataupun pertemuan yang terakhir ini, marilah sama-sama kita mulakan bicara kita, majlis kita, pertemuan kita dengan bacaan Hizib Nasar lil Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan permintaan kita. Allah Taala mendengar segala rintihan kita. Allah Subhanahu wa taala pandang kepada kita, khususnya dengan pandangan rahmah, dengan berkat bacaan, permintaan, zikir-zikir ayat-ayat Al-Quran yang akan kita alunkan nanti melalui zikir Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Taala mengkabulkan hajat kita, dan khususnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah wabak COVID-19 yang melanda kita sekarang ini. Marilah sama-sama kita baca wirid Imam An-Nawawi ataupun Hizib Bahar ini, Hizib Nasar ini. Mudah-mudahan Allah Taala memandang pada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السماء ورب الأرضين السماء ورب العرش العظيم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله الله. الله ربي لا إله إلا الله. الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم. وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يمينه وعن أيمانه ومثل ذلك عن شماله وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامه ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفه ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقه ومن فوقهم ومثل ذلك من تحته ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيادك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك. ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسوع وحية وعقرب. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله. أقفالها ثقتي بالله. مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله. أقفالها ثقتي بالله. مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل.
قبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan berkat bacaan Hizib Nasr tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar rintihan, permohonan, hajat dan segala apa yang kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala didengari dan juga Allah Taala kabulkan. Khususnya Allah Taala tamatkan segera musibah yang melanda negara kita sekarang ni. Pagi tadi terbaca di dalam berita daripada Sinar Harian, dia bagi tahu COVID-19 sekarang ni hampir menjangkiti 2 juta manusia seluruh dunia, dan setengah juta tu daripada Amerika. Maksudnya memang dah banyak. COVID-19 ni dah berkembang. Sekarang ni ramai dah yang menjadi mangsa kepada COVID-19 ni. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala angkat segala musibah ni. Allah ingin mohon sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan cemar-cemar, angkat segala perkara yang mengganggu kita. Kehidupan seharian kita ni terbantut. Kita boleh duk buat kerja, boleh duk berjumpa dengan kawan-kawan, boleh duk berkuliah, boleh duk semayang di masjid, boleh pergi berjemaah. Tapi bila mana jadi musibah macam ni, terpaksa kita kuarantinkan diri kita, terpaksa kita berkurung di rumah kita supaya dapat putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tamatkan segera. Dan secara khususnya suka nak ingatkan di sini, teruskan kita berdoa, teruskan kita beristighfar. Di Ramadan pun tak lama dah nak tiba ni, jadi dekat sangat dah dengan Ramadan ni. Jadi biarlah kita dapat bersama-sama berjemaah sembahyang tarawih di masjid, hidupkan hari-hari dalam bulan Ramadan dan seterusnya. Banyakkan bersedekah, insya-Allah dengan sedekah yang kita berikan, yang kita hulurkan kepada orang yang susah, jiran-jiran kita, adik-beradik kita, kenalan kita, sahabat-sahabat kita. Dengan sedekah yang kita berikan tadi, insya-Allah Allah Ta'ala akan mengangkat musibah ni. Allah Ta'ala akan hilangkan cemar-cemar, kotoran-kotoran, virus-virus, bakteria-bakteria yang mengganggu kita ni, yang memberi mudarat kepada kita. Hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang memegang ubun-ubun segala makhluk yang ada di alam ini. Kita minta kepada Tuhan Rabbul Jalil supaya ditamatkan segera musibah yang melanda kita sekarang ini. Dan yang keduanya, suka nak pesan di sini, sama-samalah kita kongsi-kongsikan video yang ada sekarang ni, kongsi-kongsikan kuliah yang kita war-warkan di sini, kita bersiaran di sini. Mudah-mudahan manfaat itu lebih untuk kita ambil. Kita sendiri pun kita dapat, kita tunjuk pula kepada orang lain. Jadi benda tu berkembang. Kita juga dapat pahala daripada perkara tersebut. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin kafa'ilih, barang siapa yang menunjuk ke arah kebaikan, maka dia juga mendapat pahala seperti mana orang yang melakukan kebaikan tadi. Kita tunjuk je, kita hanya share saja, kita gunakan sebahagian data yang kita ada ni, kita hanya tekan like sahaja, maka orang lain pun dapat ikuti sama. Jadi sama-samalah kita usahakan supaya media sosial yang kita ada, media sosial yang kita terlibat sama, jadi ada manfaat dia. Kita ambil daripada data tu, kerajaan bagi, Alhamdulillah, setiap hari dapat 1 gig. Alhamdulillah, kita boleh duk guna. Mai daripada sumber yang bagus, mai daripada sumber yang halal. Kemudian ke mana pula kita belanjakan? Wa fi ma anfaqah, ke mana pula kita belanjakan data yang kita ada tadi? Kita buat dia guna ke arah kebaikan ataupun ke arah kemungkaran, wal'iyadzubillah. Kita dipersoalkan nanti ke mana data yang diberikan kepada, ke mana data yang kita berikan tadi. Kita ambil dengan cara free, Alhamdulillah, pemberian orang.
bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara haram. Kemudian ke mana pula kita infakkan, kita gunakan data tadi juga dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita kongsi-kongsikan video ini agar manfaat dia tu lebih untuk sinang pendengar sahabat-sahabat kita yang lain. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pada bahagian yang terakhir daripada kitab Kiamat Hampir Tiba yang disusun dan ditulis oleh guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi melalui kitab Kiamat Hampir Tiba. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan baca bahagian yang terakhir, 4 tajuk yang besar termuat di dalam kitab Kiamat Hampir Tiba ini. Yang pertama sekali akan menceritakan berkenaan dengan asap yang tebal. Asap yang menyeluruhi seluruh alam. Asap tu macam mana tu? Ada orang kata jerubu. Okey kan, jerubu tu dimaksudkan dengan asap yang memenuhi permukaan bumi ni. Nanti kita akan tengok huraian dia macam mana. Dan yang kedua pula, kisah yang disebutkan di sini, peristiwa yang akan berlaku, gempa bumi yang besar di sebelah semenanjung Arab, kemudian di timur dan juga di barat. Itu gempa bumi yang besar. Cerita kata cakrawala, keadaan orbit pusingan bumi ini dah pun jadi celarum. Perjalanan hidup, bumi ini sendiri pun dah semakin tak tentu arah. Jadi apa yang akan terjadi nanti kita akan tengok lagi macam mana keadaan tersebut berlaku. Dan yang ketiganya, api yang besar. InsyaAllah kita akan bahaskan, kita bincang pada hari ini. Dan yang terakhir sekali, peristiwa kiamat. Ini perkara yang kita tunggu-tunggu kan. Macam mana cerita dia yang dikatakan kiamat yang besar tu. Orang duk tanya, betul kan nak kiamat, macam mana jadi kiamat tu. Keadaan kiamat yang sebenar tu macam mana keadaan dia, macam mana jadi dia. Nanti insya-Allah kita akan bacakan satu persatu. Dan sebelum tu sikit nak baca komen-komen sahabat-sahabat yang di Facebook ana buat daripada Facebook ana juga daripada audio kuliah. Di Facebook ana ni apa dia ni, kawan-kawan duk tegak ni. Daripada Rohana Saleh, selamat menonton. Yusuf Sidam, Bang Cuk kita. Ustaz Hafiz Imran, terima kasih kerana mengikuti kuliah pada pagi ni. Alhamdulillah, setakat mana boleh Ustaz Hafiz, setakat mana boleh ni sahabat mana di Syria ni, seorang yang mahir dalam qari bacaan Al-Quran, bolehlah berguru dengan dia. Dan juga Imam Masjid Titi Tuduri, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Ramzi Aziz dan juga sahabat-sahabat yang lain, wa Muhammad Adam, kawan lama, alhamdulillah, yang mengikuti kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana berada di dalam taman syurga ni. Kalau kata kita tak duduk cara berdepan pun, paling kurang kita hadir, kita mendengar, insya-Allah. Walaupun tak sama seperti mana dalam hadis menyebutkan orang yang lalu di tepi syurga, maka taman syurga ni, maka singgahlah. Walau bagaimanapun kita bila mana mengikuti kuliah ni, insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang berada di dalam taman-taman syurga, insya-Allah. Jadi berbalik pada perbincangan kita pada hari ini, yang pertama sekali 10 tajuk ataupun 10 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah melalui hadis Huzaifah bin Usaid. Pertama sekali, dabbatul ard, binatang yang pelik. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Yang ketiga, Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang kelima, matahari yang terbit daripada arah barat. Ulang sekali lagi yang pertama Dajjal, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga Ya'juj Ma'juj, yang keempat dabbatul ard, binatang yang pelik ni, yang kelima asap yang menyelimuti seluruh alam, yang keenam, tujuh dan juga 8 gempa bumi di sebelah timur, di sebelah barat dan juga di semenanjung Arab, dan yang ke-9 terbit matahari daripada sebelah barat, dan selepas pada itu yang ke-10 api yang akan menghalau seluruh umat manusia ke mahsyar, ke tempat perhimpunan. Jadi pada hari ini kita akan baca pada perkara yang ke-8, iaitu asap tebal yang memenuhi seluruh permukaan bumi. Seluruh asap-asap ni semua dia merebak seluruh alam ni. Dia akan menutupi permukaan bumi ni. Tu tanda kiamat tu. Tengok betul ke kiamat ni? Jerubu mai betul ke kiamat tu? Jadi kita tengok macam mana ni katakan sifat asap yang kata menyelubungi seluruh alam ini. Seperti mana kata Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi, di antara tanda kiamat yang besar ialah asap tebal yang akan meliputi keseluruhan permukaan bumi, sehingga jadilah semua kawasan seperti rumah yang penuh dengan asap.
Nak bayang macam mana, kita nak tahu kata asap tu macam mana. Masuk dalam rumah, rumah tu penuh dengan asap. Kelam, tak nampak apa, kelam. Penuh dengan asap. Asap disebut di sini seperti rumah penuh dengan asap. Orang duk buat apa, duk sembur ubat apa denggi. Tengok kelam, tak nampak apa. Asap macam tu lah. Penuh asap yang tebal, bukan asap yang nipis. Asap yang tebal. Ni asap tu memang tak nampak apa. Kalau kata asap nipis, nampak lagi belah sana tu. Tapi ni asap tebal, tak nampak apa langsung. Asap tebal ini menjadikan orang yang beriman diserang seperti penyakit sesama. Adapun orang yang kafir, maka asap itu akan masuk ke semua rongga badan mereka sehingga menjadikan badan mereka kembung. Kemudian asap itu akan keluar semula. Orang kafir kena tu badan dia pun melembung. Tapi dia tak sebut kata mati di sini. Dia sebut kata melembung saja. Jadi besar. Kesan daripada asap yang masuk tadi, maksudnya peringatan kepada kita, maksud dia ni adalah orang yang kafir. Jadi kena berhati-hati. Orang yang kafir pun kena sedar, aku ni belum lagi beriman ni. Aku ni belum lagi berpegang kepada agama Islam yang sebenar, belum beriman kepada Allah Ta'ala. Maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah Ta'ala. Para ulama telah sepakat mengatakan bahawa asap ini sebagai petanda kiamat. Cuma di segi pentakwilannya, mereka terbahagi kepada dua kumpulan. Asap tu confirm lah. Berdasarkan pada hadis Huzaifah bin Usaid ataupun Huzaifah bin Asid tadi, cerita asap tu pasti akan berlaku. Cumanya bila berlaku, yang tu khilaf. Ada yang kata dah berlaku, ada yang kata akan berlaku. Dah berlaku dulu, dah berlaku dah. Akan berlaku, nanti akan berlaku. Khilaf di kalangan ulama tadi. Kumpulan yang pertama di kalangan para ulama mengatakan bahawa asap itu telah terjadi, iaitu asap kemarau yang telah menimpa kaum Quraisy Makkah ketika mereka didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan kehancuran orang Quraisy ni kerana apa? Duk siksa Rasulullah, duk tekan Rasulullah, maka Allah Taala hantar asap yang tebal kena kepada kaum Quraisy. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Mujahid, Abul Aliyah dan An-Nakhai, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahawa asap tu telah pun berlaku. Nak kata benda ni di antara tanda yang besar kalau ikut hadis Nabi. Pendapat yang kedua tu lebih kuat lah. Tapi pendapat yang pertama ni nak kita kata pernah dah berlaku asap tersebut. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tanda yang besar berlaku di zaman Rasulullah dulu. Dia ada 3 tanda tu. Peringkat yang pertama, dia ada 3 peringkat: zaman Rasulullah, zaman pertengahan sekarang ni, dan zaman akhir dekat-dekat dengan kiamat. 10 tanda yang besar. Di zaman Rasulullah dulu ada 3 tanda yang besar. Rasulullah diutuskan, api yang besar marak menyala di semenanjung Arab, dan yang ketiga bulan terbelah. Itu tak ada khilaf, dah semua sepakat dah. Cuma asap ni ada yang kata dah berlaku, ada yang kata tak berlaku lagi. Tapi kalau ikut dalam hadis Huzaifah bin Usaid tadi, asap ni akan berlaku di akhir. 10 tanda yang besar. La taqumus sa'ah, Nabi kata tak akan berlaku hari kiamat, melainkan kamu melihat 10 tanda yang besar ni. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan asap ni dah pun berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kumpulan yang kedua pula mengatakan bahawa asap itu ialah asap tebal yang menyelubungi seluruh permukaan bumi yang akan terjadi di akhir zaman, seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini. Berdasarkan kepada hadis Huzaifah bin Usaid, dia kata Nabi kata berlakunya asap ni pada 10 tanda yang terakhir. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama kata dah berlaku lah. Pendapat yang kedua kata akan berlaku 10 tanda bersama dengan 10 tanda yang besar. Pendapat kedua ini ialah pendapat Ibnu Abbas, Ali bin Abi Talib dan juga jumhur ulama, iaitu pendapat yang terpilih. Dan boleh jadi juga asap itu terjadi 2 kali. Yang pertama terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua terjadi di akhir zaman nanti, seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dia kata mungkin boleh jadi kat dua ni sebahagian daripada tanda kiamat. Tanda-tanda kata kita memang duduk di penghujung dah, duduk di akhir dah. Bumi kita ni memang duduk dekat-dekat dengan nak kehancuran dah. Boleh jadi 2 kali akan berlaku seperti mana yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Mengikut sebahagian riwayat, asap yang tebal yang berlaku di akhir zaman nanti akan berpanjangan selama 40 hari. 40 hari panjang dah. Jadi kita yang duduk terkena dengan asap ni lama mana? Sat-sat je. Bukan lagi ke? Ikut pendapat mengatakan 40 hari. Maksudnya asap tu lama. Kita duduk kena kurung baru dalam sebulan. 4 minggu. Tu pun cuma dah duduk dah. Ni 40 hari.
Maksudnya kalau lagi 10 hari, kita duduk sekarang ni kena kurung, duduk dalam rumah, duduk tengok juga alam, duduk nampak juga matahari, duduk nampak juga pokok-pokok. Ni kena kurung 40 hari, asap tebal kelam tak nampak apa ni. Pening tengok berpinak mata ni, kok mana matahari pun tak nampak ni. Asap tebal, bukan kata nipis, tebal. Keadaan dia macam tu, memang tebal sungguh, kita pun jadi pening. Kemudian selepas itu akan bertiuplah angin yang lembut yang datangnya daripada negeri Yaman, yang akan mematikan keseluruhan orang yang beriman walaupun imannya hanya sebesar zarrah sahaja. Ya, saja angin kena saja, tercium saja orang yang beriman, tercium saja angin tadi, angin yang lembut tadi, maka matilah orang yang beriman walaupun sebesar zarrah. Iman dia tu sikit saja, duduk dalam hati ni sikit saja, hanya percaya kepada Allah Ta'ala, hanya menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, takat tu saja. Tak lain dia tak buat pun, dia hanya takat tu saja, juga dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman yang ada dalam diri dia. Berdasarkan pada hadis Nabi SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'athu rihan min al-Yaman alyana min al-harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqala habatin min iman illa qabadathu, rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengutus angin yang lembut yang datang dari negeri Yaman. Datang daripada mana? Maksudnya daripada Yaman sana. Mungkin daripada sebelah selatan. Lembut je angin tu main dekat kita. Angin itu lebih lembut daripada sutera. Ia tidak melalui seorang yang beriman walaupun imannya hanya ada sebesar biji sawi, kecuali akan mematikannya. Jadi angin tu bila mai kena saja kepada orang yang beriman walaupun sikit je. Dalam hati dia tu sikit je, dia hanya yakin kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Kat tu je. Beriman dia paling-paling besar tu sikit saja. Dia hanya beriman yang tu saja. Dia kata Allah Ta'ala tu Tuhan yang sebenar. Yang tu saja, lalu tercium angin tadi, dimatikan. Orang yang beriman semua akan mati bila mana tercium angin tadi. Apabila orang yang beriman kesemuanya telah mati, maka yang tinggal lagi hanyalah orang-orang kafir yang tidak kenal Allah dan tidak tahu sama sekali tentang agama. Orang mulhid, orang yang syirik, orang yang kafir, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala tak mati. Ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana kata Nabi SAW di dalam bab Al-Fitan, riwayat daripada Imam Muslim mengatakan, فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَهْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. Ini orang kafir tertinggal, mereka tak mati. Walaupun tercium angin yang lembut tadi, Allah Ta'ala takdirkan mereka ni hidup. Artinya maka yang tinggal lagi hanyalah orang yang jahat, cepat seperti burung yang terbang untuk mengerjakan maksiat. Jahat mereka ni cepat sungguh. Orang kata jahat sungguh. Mereka ni sampai tak kenal dosa dan juga pahala. Mereka tak tahu kata maksiat ataupun taat. Oh, mereka dah buat kejahatan. Cepat mereka buat maksiat ni bagaikan burung yang terbang. Dan jahat seperti binatang pada akhlak mereka. Mereka ni memang ikut hawa nafsu semata, tanpa menggunakan akal fikiran, tanpa berpandukan kepada wahyu, ikut suka hati nafsu mereka nak buat apa. Dah lah cepat buat maksiat, tak fikir panjang dah. Kemudian jahat lagi pula. Dia buat perkara-perkara mungkar ni. Akhlak mereka tu dengan apa, dihiasi diri mereka ni dengan akhlak yang mazmumah, akhlak yang buruk, perangai yang buruk, perangai yang keji. Mereka tidak kenal apa itu kebaikan dan tidak tahu apa itu kemungkaran. Lalu syaitan datang menggoda mereka sambil berkata, ini bila mana hati sudah kosong, tak ada panduan daripada Allah Ta'ala, tak ada siapa yang memandu hati mereka, pada ketika itu syaitan akan mudah untuk mengisi kekosongan tadi. Kemudian bila mana syaitan menggoda mereka, syaitan pun kata, kamu tidak mahu ikut aku kah? Kamu tak mahu ikut kami ke ni? Ini hampa duk saya ni tak mau ikut aku kah? Mailah ikut kami ni. Kemudian dia berkata, apa yang hendak engkau suruh? Nak suruh kami ikut kau mana? Nak suruh kami buat apa? Nak suruh kami buat benda apa? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Itu perkara yang besar sekali. Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kecuali syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan hilang walaupun sedikit keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pandu hati kita tu betul-betul, jangan sampai kita tersasar, terkeluar daripada landasan iman. Banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah kita duduk di jalan yang sebenarnya. Dan ketika itu sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah di atas muka bumi ini. Dan hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala la taqumu as-sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Keadaan kiamat, keadaan huru-hara tadi, seperti mana yang disebutkan dalam riwayat Muslim, juga dalam fil iman bab zahabul iman akhir zaman. Dari riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi juga meriwayatkan dalam Al-Fitan menyebutkan bahawa daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan Allah Allah di atas muka bumi. Tak ada orang duk berzikir dah. Tak ada orang duk sebut dah Allah 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 Allah. Tak ada orang duk sebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu azan tu. Tu azan tu walaupun dalam keadaan kita ni dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, teruskan dengan azan. Teruskan kita menyebut kalimah Allah. Teruskan kita berzikir. Lepas pada mayang dengan anak-anak, ambil je tasbih tu, tasbih zikir. Zikir kuat-kuat tak apa. Biar semua rumah, hang tu dah buat tahlil ke tiap-tiap malam duk berzikir. Tak apa, hang tu lagi bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, anak-anak semua kuatkan suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar tempat kita semua tu bergema dengan kalimah Allah, Allah, Allah. Ingat kiamat tak akan berlaku kecuali tak ada dah sebut Allah, Allah. Sementara PKP yang dikuat-kuasakan pada kita semua, maka kita tak boleh duduk keluar. Semayanglah jemaah dengan anak-anak. Semayanglah jemaah dengan keluarga. Suruh zikir kuat-kuat anak lelaki tu, kuatkan suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Pasakkan dalam hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niat segala-galanya kembali kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah tak akan berlaku lagi kiamat. Ketika mana kita semua duk sebut lagi Allah, 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 Allah. Ketika itu manusia hidup laksana binatang ternak. Tak ada kalimah Allah, tak ada panduan. Ikut akal semata-mata tanpa berpandukan kepada ilmu wahyu. Manusia ni hilang punca, hilang arah. Tidak ada sifat malu. Semua tak ada sifat malu pun hilang dah. Seperti mana sabda Nabi SAW, cerita Nabi di akhir zaman. Nanti apa yang akan terjadi pada umat manusia. Nabi kata, la taqumus sa'atu, tak akan terjadinya hari kiamat. Hatta yatafasadu fit tariq tafasudal hamir. Sehinggalah manusia, tidak terjadi kiamat itu sehinggalah manusia ni, yang mana mereka ni punyalah teruk bagaikan binatang mengikut hawa nafsu semata-mata. Yatafasadu fit tariq tafasudal hamir. Mereka ni melakukan perbuatan zina. Tafasadu ni melakukan perbuatan keji, perbuatan jahat, perbuatan buruk. Diartikan sini dengan berzina. Berzina tu di tengah jalan. Tafasudal hamir, seperti mana berzinanya kaldai. Tengok binatang, ikut dainya. Bukan dikira orang pun. Dia tak kira siapa pun, datang. Kan ada sifat malu. Ni bila mana tak ada sifat malu dalam diri manusia ni, keadaan masa tu cukup celaut. Tanamkan sifat malu kepada anak-anak kita. Tanamkan sifat malu dalam diri kita. Al-haya minal iman. Malu tu sebahagian daripada iman. Tanamkan dalam diri kita. Habakkan anak-anak kena sifat malu. Tak gunanya kalau kita dah suruh anak pakai tudung, tapi tak ada sifat malu. Kes tu yang duk bertiktok tu, pakai tudung lah. Duk berlari sana, berlari sini, meloncat sana, meloncat sini. Kerana apa? Tak ada sifat malu. Tanam sifat malu. InsyaAllah Allah Ta'ala jaga diri kita. Tapi di hari akhirat nanti, sebelum berlakunya kiamat, keadaan celaru, keadaan maksiat dah cukup besar, sehingga kan tak berlaku kiamat ketika mana, kecuali lah setelah mana tiada sifat malu dalam diri manusia, ikut dan saja.
nak berzina sampai di bawah matahari, orang semua tengok, macam itulah keadaannya yang akan berlaku. Kalau keadaan sudah menjadi seperti ini, maka kiamat bila-bila masa boleh terjadi. Dah jadikan itu bila-bila saja boleh jadi. Ini juga berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Nabi kata dalam riwayat Ahmad, mengatakan fa inna as-sa'ata kal hamil mutim allati la yadri ahluha mata tafja'uhum biwiladiha lailan aw naharan. Rawahu Ahmad. Artinya fa inna as-sa'ata, sungguhnya hari kiamat tu yang akan berlakunya hari kiamat ni, kal hamil mutim, seperti mana seorang perempuan yang mengandung cukup bulan, 9 bulan 10 hari. Bila kata dah 9 bulan 10 hari tu, ataupun dah pun dah dekat dah, diu tu dah sampai dah. Allati la yadri ahluha, yang tidak diketahui ahli keluarganya, mata tafja'uhum, bila akan keluar ni, bilakah nak dilahirkan anak ni. Bila kita bukannya tahu. Doktor hanya boleh ramal kata sekian-sekian tarikh ya akan dilahirkan, diu pada tarikh sekian. Tapi bila nak keluar kita tak tahu. Cuma standby je, pergi ke hospital tunggu je. Waktu pagi ke, waktu malam ke, waktu siang ke, waktu subuh ke, waktu tengah hari rembang ke, waktu petang ke, kita tak tahu. Macam itulah keadaan kiamat akan berlaku faja'atan. Dengan cara terkejut, dengan cara tiba-tiba saja, maka berlakulah kiamat. Maksudnya dalam keadaan kita ni tak sedar pun tiba-tiba nak beranak dah. Macam itulah keadaan kiamat akan berlaku. Jadi cara macam mana kita nak selamat daripada fitnah hari kiamat ni? Tak mau mati dalam keadaan kufur, tak mau diambil nyawa kita dalam keadaan kita lalai, banyak-banyakkan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya, setelah mana diceritakan berkenaan dengan asap yang tebal tadi, maka gempa bumi di timur, barat dan juga di semenanjung Arab. Sebelum berlakunya kehancuran alam ini, maka akan terjadi dahulu gempa bumi yang besar yang menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi. Gempa yang seumpama ini akan berlaku di timur, kemudian di barat, dan yang ketiga di semenanjung Arab. Macam mana boleh berlaku gempa bumi ini? Bumi dah bergoyang, bumi dah bergoncang. Kerana apa? Sistem yang ada tu dah pun bertukar. Keadaan dia tu dah celaru. Dia tak boleh nak duduk mantap dah. Ada yang menyebutkan gempa bumi ini berlaku disebabkan pasak-pasak bumi itu ditarah. Paku-paku bumi telah pun dicabut. Maka akan bergoyang lah, diumpamakan bagaikan rumah. Rumah dululah rumah kayu, rumah simen taklah kot. Rumah kayu dulu, cabut saja paku, cabut saja pemegang dia, maka bergoyanglah rumah tadi. Itu pasak-pasak bumi telah pun dicabut, maka akan berlakulah goncangan yang besar. Itu berdasarkan pada cerita orang dululah, macam itulah. Juga Al-Quran pun sebut pasak bumi itu adalah bukit bukau. Ditarah bukit ini habis rata, maka pada ketika itulah bumi akan bergoncang. Jadi keadaan kiamat tak akan berlaku, melainkan gempa bumi yang besar berlaku di timur, di barat dan juga di semenanjung Arab. 3 tempat ni. Di timur di mana? Mungkin sebelah matahari terbit ni lah. Di sini di timur, di mana tempat dia yang sebenar, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Tapi duk tengok benda tu duk berlaku dah. Dulu 2004 ke 2006 berlaku gempa bumi yang besar, bila mana Aceh dilanda dengan tsunami. Di kerak bumi tu berlaku rekahan yang besar, menghasilkan ombak yang besar. Jadilah tsunami. Tu dulu. Kemudian di Turki pun pernah agak berlaku. Di Iran pernah berlaku gempa bumi yang besar. Itu di semenanjung Arab. Tak tahu berlaku ke tak berlaku lagi di semenanjung Arab. Setakat yang ada tahu tak berlaku lagi lah. Tapi kalau kita berlaku je gempa bumi yang besar di semenanjung Arab, di Jazirah Arabiyah, yang di Saudi sana, maka tu kiamat memang dah dekat sangat-sangat ada tu. Ni kiamat yang besar. Nabi sebut secara khusus dia akan berlaku pada 3 tempat ni, di timur, di barat dan juga di semenanjung Arab. Dekat dah kiamat tu. Itu sebahagian daripada tanda-tanda dia. Kemudian api yang besar yang akan menghalau manusia menuju ke padang mahsyar, iaitu tempat kebinasaan mereka. Api yang besar bermula daripada Teluk Aden, timbulnya halau seluruh manusia pergi ke padang mahsyar. Dan yang terakhir sekali, api yang besar yang akan menghalau manusia ke arah padang mahsyar ni berdasarkan pada hadis Huzaifah bin Usaid tadi yang menyebutkan wanar tatrudu nas ila mahsyarihim, dan api yang mula timbul di Yaman dan akan merebak menghalau seluruh manusia pergi ke tempat perhimpunan mereka. Api ini akan mula keluar daripada kawasan Aden sebelah selatan Yaman
dan teruslah api ini menghalau manusia ke arah utara negeri Syam yang disebutkan sebagai padang mahsyar. Mahsyar ni maksudnya tempat berkumpul, tempat berimpun, tempat orang ramai semua duduk berpusu-pusu di kedai mahsyar. Hasyara. Hasyara ni mahsyar, tempat orang duduk berkumpul ramai-ramai. Jadi di sanalah semua pakat duduk lari, semua pakat berkumpul di padang mahsyar sana. Dan yang dimaksudkan dengan padang mahsyar di sini ialah tempat kematian seluruh manusia yang masih tinggal lagi pada waktu itu dengan tiupan sangkakala yang kedua, bukan padang mahsyar akhirat yang di sana akan dihisap timbangan amal dan sebagainya. Jadi padang mahsyar di sini maksudnya ialah tempat berkumpul. Dia adalah padang mahsyar yang Nabi kata yauma la sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Taala yang tiada naungan kecuali naungan daripada Allah Taala. Itu di padang mahsyar di sana, di akhirat sana. Tapi yang disebutkan padang mahsyar di sini ni ialah tempat berkumpulnya manusia untuk ditiupkan sangkakala yang kedua lalu dimatikan. Sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, semua manusia berkumpul. Sangkakala yang kedua ditiup, maka dimusnahkan alam ni, dihancur leburkan semua yang ada di alam ini. Tiupan sangkakala yang ketiga, kita dibangkitkan semula dan menuju ke syurga ataupun neraka wal-iazubillah. Di sana adanya timbangan, al-mizan, kemudian titian as-sirat, kemudian neraka, syurga. Di sanalah yang akan dah selesai saja dunia ni hancur, maka manusia akan diperhitungkan segala amalan kita. Itu tanda yang ke-10, tanda yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Huzaifah bin Usaid, menceritakan 10 tanda yang besar. Yang terakhir ialah api yang menghalau seluruh manusia pergi ke padang mahsyar, iaitu ke negeri Syam. Kebanyakan ulama sebut macam itulah. Mahsyar yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi ialah ke negeri Syam. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup cerita kita, penutup kitab Kiamat Hampir Tiba ini, Syekh Fahmi Zamzam meletakkan tajuk yang ke-9, peristiwa kiamat, tanda yang besar. Tadi kita dah tengok dah rentetan dia punya perjalanan satu persatu, dan yang terakhir kiamat akan berlaku. Apabila api yang besar itu menghalau manusia ke arah negeri Syam, maka ketika itu Israfil akan meniup sangkakala tiupan yang pertama. Bila mana api dah tiup tu, tiupan sangkakala yang pertama tu, semua manusia pakat lari, semua pakat duk takut. Ini tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama dinamakan tiupan nafkhatul faza'. Nafkhatul faza' ni tiupan sangkakala yang pertama. Artinya tiupan yang mengejutkan. Dinamakan demikian kerana ia mengejutkan semua orang yang berada pada hari itu. Ada yang sedang berurus niaga di pekan, ada yang sedang bekerja di ladang, ada yang sedang tidur, ada yang sedang berada di dalam kenderaan dan berbagai-bagai pekerjaan manusia. Mereka akan dikejutkan dengan tiupan yang keras sekali yang menderu ke udara sehingga semua orang akan tercengang ke langit untuk mendengarkannya. Oh, ini tiupan apa ni? Ni bunyi apa ni? Ni sebut apa ni? Ni mai kok mana suara ni? Satu pekikan, satu teriakan, satu laungan yang cukup besar. Semua orang pakat terkejut. Semua orang ambil perhatian dulu. Bunyi apa? Cerita berkenaan dengan sangkakala ni. Ana adalah terbaca artikel ni, wallahu alam betul ataupun tidak. Bila mana disebutkan kajian, orang buat kajian berkenaan dengan cakrawala. Kita ni semua alam yang ada sekarang ni duduk di ujung corong. Dia kata macam tu. Duduk kedudukan itu bila mana dihubung-hubungkan seakan-akan duduk di ujung corong. Di satu kawasan, di satu tempat, bila mana dibuat kajian ni, hantar api, apa kamera ke apa semua, tengok nak lukis balik kita punya kedudukan cakrawala ni. Mana bintang, bulan, matahari, planet-planet dengan yang lain. Rupa-rupanya kita duduk seakan-akan di ujung corong, di ujung satu kawasan, satu tempat, di satu kawasan yang mana seakan-akan di ujung corong. Di situ saya nak beritahu kata ditiupkan satu saja, sebab dalam Al-Quran sebut kata dengan tiupan. Dengan tiupan, bila mana ditiup, habis semua bergulung, habis semua bercampur, habis semua belaga, maka akan hancur. Ini tiupan sangkakala, diistilahkan, disebutkan dalam Al-Quran dengan tiupan sangkakala. Artinya tiupan yang mengejutkan. Dinamakan yang demikian kerana mengejutkan semua manusia. Ini tiupan yang pertama, nafkhatul faza'.
tut. Seakan macam itulah, bila mana tiupan sebagai peringatan kepada kita semua, dan segala alam yang segala makhluk yang ada di alam ini semua akan hancur lebur belaka. Kerana apa? Pakat berlaga sama sendiri, kita semua dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi tiupan yang pertama ni menghalau, ini nafkhatul faza', menghalau seluruh umat manusia menuju ke mahsyar. Apabila tiupan ini kedengaran, itu nafkhatul faza' ni, maka akan terus sahaja diikuti dengan keluarnya api besar dari negeri Yaman. Tengok rentetan diceritakan di sini. Bila mana ditiupkan sangkakala tadi, api mula keluar daripada Yaman sana, ataupun di Teluk Adan sana. Tak mana Teluk Adan ni? Teluk Adan ni kalau dulu kita negara Malaysia ni pernah dikejutkan dengan kapal Melati 5 pernah ditawan oleh Lanun Somalia. Di situlah, di Teluk Adan lah. Di sana dekat dengan situ lah, dekat dengan kawasan tu api akan timbul. Di sana tu peristiwa supaya kita nak kenal. Tengok balik kapal Melati 5, kapal kargo kita pernah ditawan. Akhirnya dilepaskan semula bulan Ramadan masa tu, di Syria, tak silap nak cerita tu. Akhirnya dilepaskan. Jadi di sana timbulnya api merebak seluruh alam dengan tiupan yang pertama tadi. Apabila tiupan ini kedengaran, maka akan terus sahaja diikuti dengan keluarnya api besar dari negeri Yaman yang menghalau manusia kepada mahsyar dunia ni, iaitu negeri Syam, iaitu Syria. Dalam kitab ni disebut kata negeri Syam iaitu Syria, dalam golongan Syria. Sebagian ulama mengatakan, pendapat pengkaji mengatakan Syam itu terdiri daripada 4 negara: Syria, Jordan, Palestin dan juga Lebanon. Tapi kalau sebut kata Syam secara khusus, iaitu Syria. Dan di Syria pula kalau sebut kata Syam, iaitulah di Damsyik. Damsyik ibu negara, ibu kota Syria, iaitu Damsyik. Semua orang yang mendengar tiupan ini akan terus dibawa oleh arus api yang besar, sehingga mereka tidak berkesempatan untuk balik ke rumah atau berpesan apa-apa kepada kawan-kawan. Tak ada dah. Duduk di Pekan sana, duduk di Baling, duduk di KL, duduk di mana, duduk di Johor, duduk di Amerika, duduk di Australia, duduk di Mekah sekalipun, bila mana dengar tiupan tadi, api tu marak menyeluruh seluruh alam, semua duduk halau. Tak ada balik lah. Ayo siap-siap kabar, angkat cepat, jom kita nak pergi ke Syria. Tak ada lah. Pakai tinggal macam tu lah. Mau kata tengah duk beli ikan, duk kayuh gerek, tinggal macam tu, lari lah. Lari pergi ke mana ni tak tahu kan. Tak tahu lah. Mau api sana sini, lari pergi ke mana. Tapi api tu menghalau ke mana? Ni dia punya apa, kajian. Orang Nabi bagi tahu lah. Lari pergi sana, lari pergi sana. Semua akan terarah pergi ke negeri Yaman. Pergi ke negeri Syam. Semua akan pergi ke sana. Pergi lari, tengok sampai ke KL. Buat apa ni? Ada kapal terbang. Pakai naik pilot pun buat. Pergi sampai ke sana. Lama mana berlaku ni, wallahu alam. Lama mana maraknya berlakunya api ni tak disebutkan secara khusus. Tapi tempat tujunya ialah ke negeri Syam. Semua orang yang mendengar tiupan ini akan terus dibawa oleh arus api yang besar, sehingga mereka tidak berkesempatan untuk balik ke rumah atau berpesan apa-apa pada kawan-kawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini cerita berdasarkan kepada Al-Quranul Karim daripada surah Yasin. Allah Taala menceritakan keadaan tersebut. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Itu keadaan kiamat tadi. Maksudnya mereka tidak menunggu kecuali hanyalah satu teriakan yang akan mengambil atau menghalau mereka. Dan ketika itu mereka sedang bertengkar, berurusan dalam kehidupan. Duk bertengkar ni, dalam keadaan tak sedar. Aku nak ni, kalau bergaduh sama, duk berebut hang aku, duk berligan sana sini. Tu kita nak cerita kata kehidupan kita macam biasa. Bukan kata kita sedar, ni nak kiamat ni, ni duk tunggu sangkakala, duk tunggu. Dah. Masa tu kita pun tak sedar. Kita pun tak tahu, kita pun tak perasan. Tiba-tiba tiupan sangkakala, api, lari. Jadi keadaan macam tu. Mereka tidak menunggu kecuali hanya satu teriakan yang akan menghalau mereka. Dan pada ketika itu mereka sedang bertengkar. Wahum yakhisimun, berurusan dalam kehidupan. Duk bertengkar lah, tak sedar langsung ni, tak terfikir langsung kata api itu nak keluar. Maka mereka sudah tidak berpeluang lagi untuk membuat suatu wasiat. Dan mereka juga tidak berkesempatan pulang menemui keluarga. Kemudian wahum la yarji'un, dalam ayat tersebut, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim wala ila ahlihim yarji'un. Mereka ni tak ada nak pesan apa, tak ada nak telefon, tak ada nak WhatsApp, tak ada. Memang walaupun keadaan zaman sekarang ni canggih, cepat, bom tembak di sana, tu ni orang dah tahu, dah standby dah. Angin ribut nak mai daripada arah laut
Di sini habaq dah ni Jabatan Meteorologi dah bagi tahu lah, tengok dalam Facebook duk cerita dah. Yang tu pun tak dan. Tak dan apa pasal api tak dan lah. Walaupun ada pusat duk kawalan ni api, sila berhati-hati, api sedang merebak dah. Masa tu tak dan lah. Ni Al-Quran yang kata, Allah Ta'ala yang cerita. Bukan kata rekaan daripada manusia, bukan cerita dongeng. Allah Ta'ala sebut dah, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka ni tak mampu dah duk pesan apa-apa, tak dan duk keluar, tak dan duk beritahu apa, dan juga tidak mampu dah tak dan nak balik kepada ahli keluarga mereka. Ini dalam surah Yasin kita duk baca tiap-tiap malam Jumaat, cerita dah keadaan tersebut. Tiada lama selepas itu, tidak diketahui berapa lamanya. Ni keadaan ni kita tak tahu. Syekh Fahmi sendiri pun tak sebutkan dalam kitab ni lama mana duk jadi api duk hala manusia ni. Tiada lama selepas itu, maka Israfil alaihissalam akan meniupkan nafkhatul sa'q. Nafkhatul sa'q. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Tadi nafkhatul fazang. Orang semua pakai duk takut, pakai lari, pakai duk tinggal segala harta, segala macam dunia ni semua tinggal, pakai duk menuju ke negeri Syam. Bila sampai di sana, nafkhatul sa'q ataupun tiupan yang menakutkan, tiupan apa? Tiupan yang mematikan. As-sa'q satu pekikan, satu yang kuat. Ini tiupan yang kedua. Iaitu tiupan yang mematikan seluruh makhluk yang bernyawa. Satu pekikan yang kuat. Tadi baru tiup, semua orang pakat terkejut. Hak ni pula tiupan yang kedua yang mematikan. Pada tiupan yang kedua inilah cerita seperti mana dalam Al-Quran, tiupan sangkakala yang kedua ni, bila mana manusia melihat keadaan macam ni, perempuan yang mengandung melahirkan anak dia, manusia pada hari tersebut seakan-akan gila, seperti mana diceritakan dalam Al-Quran. Wa ma hum bisukara, tapi sebenarnya ni bukan gila pun. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala itu cukup keras. Kerana keadaan yang berlaku pada hari kiamat itu cukup menakutkan. Ini keadaan yang kedua. Tiupan yang mematikan seluruh makhluk yang bernyawa. Langit akan terbelah, bumi akan tergoncang dengan sekuat-kuatnya. Kita di Malaysia tak rasa lagi, no. Tengok tanya orang yang duduk di kawasan gunung, kawasan gempa bumi. Bergoyang habis semua. Duduk tengok benda nak jatuh. Tu dia terkejut dah tu. Gunung ganang berterbangan. Tu lagi kemah? Lagi hebat, lagi menakutkan. Gunung yang kita nak cangkui tanah pun jenuh nak cangkui, nak tarik. Tapi keadaan hari kiamat, gunung tu berterbangan, tu dia gunung tu terbang. Itu keadaan yang menakutkan. Tak terfikir dengan akal, tapi benda tu akan berlaku. Lautan akan mengeluarkan wap dan api. Ayak tadi keluar api, tapi memang tak mustahil pun. Tengah-tengah laut tiba-tiba keluar api ni, bila mana minyak tu boleh keluar, tak mustahil benda tu. Macam mana api boleh keluar daripada ayak? Kita duk tahu kata ayak ni memadamkan api, tapi api keluar daripada ayak dengan minyak, benda tu tak mustahil berlaku. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala lah yang tahu macam mana keadaan tu berlaku. Lautan akan mengeluarkan wap dan api. Matahari akan digulung. Habis semua matahari main dekat, yang mana duk panas tu, kita ada buat ikan kering pun dengan cahaya matahari, dia main dekat, habis semua. Habis semua, bersimpui, habis semua. Bintang-bintang akan jatuh berselerakkan. Bintang yang duduk di langit akan jatuh. Macam mana kita maksud kata jatuh ni? Dia duduk di atas, dia main belagar dekat kita. Maksud kata bukan, asalnya bukan jatuh. Kalau kita tengok dalam dalam map, cerita macam mana kedudukan bintang, bulan, matahari, burus-burus semua, dia akan berlagar, bagaikan duduk di awan, bagi sana sini, semua berlagar, habis semua macam lahu. Bintang-bintang akan jatuh berserakan, diertikan, digunakan perkataan jatuh kerana kita tengok duduk di atas. Jatuh tu ke bawah lah. Hak di bawah naik ke atas, hak atas ke bawah, hak atas turun bawah, maka dia dinamakan jatuh. Maka jatuhlah bintang tadi duduk berlagar dengan bumi. Semua yang berjawab akan mati dan semua akan hancur kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ingat, semua sekali akan musnah binasa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap benda yang ada di atas muka bumi ni semua hancur. Semua habis, kena gulung, kena belagar, habis hantam sana sini. Gunung yang besar tu pun berterbangan. Masya Allah, tabarakallah. Itu keadaan kiamat tu. Gunung baling yang tengok, orang kata tak bergoyang langsung. Memang tak boleh nak tolak pun, nak bergoyang, tapi boleh terbang. Berterbangan di atas awangan. Duduk di udara. Itu keadaan yang cukup besar. Dan disebutkan di sini, Syekh Fahmi meletakkan nota, segala-galanya akan musnah
kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kekal. Perkara-perkara yang dikehendaki tidak binasa dikala itu ialah ni di antara benda-benda yang tak musnah. Kalau ikutnya dalam Al-Quran menyebutkan kullu man 'alaiha fan. Siapa yang ada di atas muka bumi ini semua hancur. Semua lebur, semua binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hanya tinggal hanya Allah Ta'ala saja. Itu dalam Al-Quran sebut macam tu. Tapi dalam tafsiran berdasarkan pada hadis Nabi juga menceritakan ada lagi perkara, ada lagi makhluk, ada lagi ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak dimusnahkan. Apa dia yang tak dimusnahkan di sini? Disebutkan di sini beberapa perkara. Yang pertama sekali arash. Arash Allah Ta'ala, tempat Allah Ta'ala bersemayam, istawa. Itu pun bahas panjang juga tu, macam mana bersemayam tu Allah Ta'ala Tuhan yang maha agung, maha kuasa, tak berhajat kepada makhluk. Itu panjang lagi lah. Tu kata sebahagian daripada bab tauhid ni. Kita kena bincang lagi jelas lagi. Ini arash. Arash tak dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala juga tak hancur. Lauh mahfuz. Tempat yang menyimpan segala ketentuan takdir alam ini tak hancur. Juga makhluk Allah Ta'ala tu nak hancur macam mana? Tak, makhluk Allah Ta'ala ikutnya hancur segala-galanya. Tapi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tak hancur. Kemudian qalam, yang menulis segala ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada alam ini. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan pertama-tama sekali dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Al-Qalam, pen, yang menulis segala ketentuan. Mula daripada diciptanya, lepas pada qalam ditulis segala-galanya takdir sampailah pengakhiran dunia ini, alam ini. Itu yang keempat, qalam. Dan yang kelima, syurga. Syurga tempat kembalinya orang-orang yang baik, tempat diberi balasan orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, mencari pahala sebanyaknya. Allah Ta'ala takdirkan masuk ke dalam syurga. Itu yang kelima, tak akan musnah. Dan yang keenamnya, neraka. Allah Ta'ala tak akan musnahkan neraka dan seisi keduanya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, bidadari. Bidadari juga tak musnah. Maksud kata ada lah, dah ada lah. Bidadari dah ada dah. Memang janji Allah Ta'ala akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang melakukan kebaikan di dunia ini ikut perintah Allah Ta'ala. Di akhirat sana, di dalam syurga, diberikan bidadari kepadanya. Kemudian yang ke-8, kanak-kanak pelayan syurga. Kanak-kanak pelayan syurga, orang-orang yang duduk dalam syurga, yang melayan orang-orang yang duduk dalam syurga. Itu pelayan-pelayan syurga. Dan yang ke-9, ruh. Ruh kita tak musnah. Yang musnah jasad. Ruh kita tak musnah. So, kita mati sekalipun ditanam masuk dalam kubur ialah jasad kita. Ruh kita tetap ada, tak dimusnahkan. Kemudian yang ke-10, jasad para nabi. Para nabi tak dimusnahkan. Jasad mereka tak dimusnahkan. Jasad orang lain semua musnah. Jasad para nabi tidak dimusnahkan. Dan yang ke-11, jasad para syuhada. Jasad para syuhada, orang yang mati syahid di medan juang, menegakkan kalimah Allah, tak akan dimusnahkan. Dan yang ke-12 ialah sulbi, benih manusia, tulang sulbi yang membawa keturunan. Dua belah benda ni, dua belah makhluk ni tak dimusnahkan walaupun berlaku kiamat yang besar. Boleh tengok dalam syarah Matan Jauharah. Syekh Rami sebut di sini, lihat rujuk balik dalam syarah Matan Jauharah muka surat 70, diterangkan 12 perkara ni, 12 makhluk ni tak dimusnahkan oleh Allah Ta'ala walaupun kiamat yang besar yang berlaku. Kemudian setelah itu barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan Israfil. Israfil pun mati. Israfil yang meniupkan sangkakala mati. Juga malaikat maut juga akan mati. Malaikat maut, malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, tu yang duk cabut nyawa orang pun juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi setelah mana dihancurkan segala-gala makhluk ini, Allah Ta'ala hidupkan balik Israfil. Lalu menyuruhnya, Allah Ta'ala menyuruhkan Israfil tadi meniupkan tiupan yang ketiga yang dinamakan Nafkhatul Ba'th. Nafkhatul Ba'th, iaitu tiupan kebangkitan. Seluruh makhluk seluruh alam ni dah musnah.
Maka tiupan yang ketiga tadi, tiupan kebangkitan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati dan menghimpunkan seluruh manusia ini, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia yang terakhir sekali lahir di dalam dunia ini. Yang terakhir yang hidup, dia akan dibangkitkan semula. Mula Nabi Adam sampailah manusia yang terakhir akan dibangkitkan semula. Mereka semuanya akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihisab, dan seterusnya akan diputuskan apakah ia akan menjadi penghuni neraka, wal'ayazubillah, ataupun dia akan menjadi penghuni syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalamnya, insya-Allah. Jadi semua dibangkitkan, maka akan berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan kita seperti mana baru dilahirkan. Kita semua kembali kepada fitrah, kembali kepada kejadian asal. Kalau orang yang bersunat, hilanglah dia punya bahagian pada kemaluan dia, tapi dikembalikan balik hidup kita tu dalam keadaan macam tu, dalam bertelanjang. Dalam hal ni pernah Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila mana kita duduk keadaan macam tu, kita tak segan, tak malu kah duk tengok orang tu, orang ni apalah duk telanjang bulat, apalah nampak benda yang tak sepatutnya nampak, aib benda yang tak elok. Tapi Nabi kata keadaan pada hari tersebut lebih dahsyat. Tak ada siapa ada duk kira hai orang. Semua hai sendiri-sendiri. Tak ada duk kira nak pergi tegur orang tu, apa hang tak pakai seluar, apa hang ni tak pakai, tak tutup aurat. Tak, pada ketika itu semua hai masing-masing. Tak ada duk tengok orang ni. Melainkan untuk diri sendiri. Macam manalah keadaan aku ni. Ya kan, dalam hadis menceritakan manusia pada ketika tersebut berdasarkan kepada amalan mereka di dunia dulu. Ada yang duduk dalam peluh dia, sampai ke kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai yang dekat-dekat nak tenggelam dah, duduk dekat hidung dah. Ada yang berenang dalam peluh mereka sendiri. Punya panah pada ketika hari tersebut, matahari hanya sejengkal saja di atas kepala. Allahu Akbar. Itu keadaan kiamat. Pada ketika itulah kita duk minta supaya apa? Allah Ta'ala percepatkan. Hakikatnya bila ada keadaan macam tu, pergi ke neraka. Neraka lagi hebat. Tapi manusia ni, sifat manusia ni, yang penting keluar daripada keadaan sekarang ni dulu. Ni keadaan hura ni, yang penting lepas dulu nak pergi ke sana. Hakikatnya neraka duk tu, wal'ayazubillah. Jadi pada ketika hari tersebut, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panjang lagi lah cerita dia tu. Keadaan hari kiamat tu, keadaan di sana panjang lagi lah cerita dia. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri-siri yang lain pula, keadaan di hari kiamat. Jadi selesai sudah cerita berkenaan dengan kiamat ini, maka kita dimatikan. Tunggulah di kiamat sana, di akhirat sana, bagaimana keadaan kita. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita khatamkan kitab kiamat hampir tiba ni dalam tempoh berapa, 15 hari lebih kurang. Macam mana anda sebutkan di awal-awal pertemuan kita hari itu, mungkin sekitar tu lah kita dah khatamkan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda baca ni agak laju, anda tak sebutlah apa dia punya satu-satu tu secara detail, cumanya hampir-hampir detail tapi tak sedetailnya. Jadi kalau kata nak rujuk lagi, nak ambil lagi maklumat yang lebih detail, maka kena tengok lagi lah kitab-kitab yang lebih besar. Dalam Asyratus Sa'ah dari Imam Al-Barzanji, dia menyebutkan, dan juga dalam kitab Sahih Muslim banyak hadis yang meriwayatkan tentang keadaan huru-hara kiamat ini. Jadi yang tu lebih detail lagi, boleh kita rujuk di sana. Dalam Johar Tauhid juga menyebutkan tentang hari kiamat ini, bolehlah kita rujuk kembali ke sana. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta hamba-hambamu yang baik. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat nanti. Sungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji. Dalam surah Al-Imran, doa tadi adalah petikan daripada surah Al-Imran ayat 193 sampai 194. Mudah-mudahan kita dielakkan daripada fitnah-fitnah yang besar sebelum berlakunya kiamat, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga, bahagia kita di akhirat sana, insya-Allah. Dan selesai sudah kitab kiamat hampir tiba ni, yang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi.
Dah selesai lah. Ayat Quran pun kita dah baca. Cuma Ana nak sebutkan di sini sebagai penutup lah. Kita tengok balik ayat Al-Quran yang termuat di dalam kitab ini. Syekh Fahmi ambil petikan daripada surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Telah dekat datangnya kiamat dan bulan telah terbelah. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka hanya berpaling dan berkata ini adalah sihir yang berterusan. Mereka mendustakannya dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan tiap-tiap urusan itu sudah ada kepastiannya. Sungguhnya telah datang kepada mereka beberapa berita yang sepatutnya sudah cukup untuk mencegah mereka dari kelalaian. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Namun peringatan itu masih belum berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka. Dan ingatilah hari ketika seorang penyeru iaitu malaikat memanggil mereka kepada sesuatu yang tidak mereka ingini iaitu hari pembalasan. Ketika itu akan tunduklah pandangan mereka. Mereka keluar dari kuburan seakan-akan belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Maka orang kafir berkata inilah hari yang berat untuk surah Al-Qamar ayat 1 hingga ayat 8. Itu adalah penutup kepada kiamat hampir tiba ini yang termuat di belakang kitab ini. Kitab kiamat hampir tiba yang Syekh Fahmi susun untuk panduan kita semua. Mudah-mudahan kita dapat kenal, dapat tahu macam mana tanda-tanda kiamat itu akan berlaku, rentetannya bagaimana. Mudah-mudahan kita mendapat panduan cerita yang sebenar, bukan daripada cerita dongeng, bukan daripada cerita yang direka-reka oleh manusia. Jadi sekadar itulah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua dan menguatkan iman kita, khususnya pada rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhirat, hari kiamat. Dan mohon pada sahabat-sahabat, kalau siapa-siapa ada cadangan kita apa yang sesuai dibaca, insya-Allah kita akan teruskan kuliah kita. Kalau tak ada cadangan apa, mungkin dekat ni ialah 14 hari 15 hari kita bersiaran 8.30 tiap-tiap pagi. Kita duk baca kitab ni. Itulah usaha yang boleh anda berikan untuk kita mengisi juga waktu-waktu yang ada ni dengan ilmu yang bermanfaat. Kiamat ni berlaku ketika mana orang lalai, tak ada orang yang duk bagi peringatan, tak ada siapa yang duk pesan-pesan tentang amal baik, buruk dan juga jahat. Tak ada siapa duk pesan lah. Kiamat dah dekat dah tu. Jadi tak mau lagi berlaku keadaan macam tu, tak mau lagi kita duduk dalam keadaan lalai. Maka diusahakan juga supaya diisi masa kita pada waktu pagi ini dengan ilmu. Ini juga saranan daripada Imam Al-Ghazali. Juga Nabi juga menyebutkan pagi-pagi kita belajarlah ilmu. Tahu juga sebagian ilmu agama untuk panduan kita. InsyaAllah kita selamat daripada fitnah-fitnah yang besar yang akan menjerumuskan kita dalam neraka wal'ayazubillah. Jadi sekali lagi mohon pada sahabat-sahabat, kalau ada apa-apa cadangan boleh kita kemukakan di ruang komen, di ruang yang ada ni untuk kita teruskan kitab apa yang sesuai dibaca. Kalau ikut di kuliah-kuliah di masjid-masjid ni, sebab tak pergi masjid dah, boleh kuliah di sini ni. Kalau di masjid-masjid kita baca kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, rujukan utama anak kepada kitab Al-Wafi, ataupun kitab Hidayatus Sadiqin, Wishahul Afrah. Itu di antara kitab-kitab yang utama yang ana baca di masjid-masjid dan juga di surau-surau. Jadi bolehlah tinggalkan komen apa saranan yang sesuai untuk anda jadikan rujukan, dan macam mana keadaan selepas pada ni kita akan tengok baliklah komen-komen daripada sahabat-sahabat sekalian. Sikit yang terakhir ni sebelum kita baca Hizib Bahar ni, nak tengok sikit komen yang diberikan oleh sahabat-sahabat di Facebook ana sendiri. Tadi kita dah baca ada sikit no.
Hadi Abdul Majid, alhamdulillah ada khatam, alhamdulillah. Ingatnya kitab ni pernah dikhatamkan selama tempoh sehari je. Kitab ni pernah dikhatamkan di Pondok Lanai 1 hari je. Dalam majlis tersebut 2 hari. Hari pertama kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, hari kedua kitab kiamat hampir tiba. Baca sendiri pun insya-Allah boleh khatam dalam masa 1 hari, tapi kita gunakan juga untuk baca di sini dengan huraian dia, dengan apa yang anda tahu, untuk dikongsikan bersama dengan pendengar dan juga penonton sekalian. Sekali lagi mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini, amalan yang kita lakukan ini mendapat pahala pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikira sebahagian daripada amal kebaikan yang dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir, marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita dengan bacaan Hizib Bahar ini. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dan juga diangkat musibah COVID-19 yang melanda kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal rabbur rabbi wa ni'mal hasbu hasbi, tansuru man tasha'u wa antal azizur rahim. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يمن به ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يمن به ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يمن به ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم
حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر عرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.